Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya HT Lokman hari ini akan mengajar tentang tajuk preset account tentang dokumen. First kali kita mesti kenal dokumen. Apa pentingnya dokumen ni? Dokumen ni nak memulakan catatan di dalam perakaunan. So adanya dokumen, kita dapat dokumen ni daripada mana? Daripada urus niaga seharian kita. Kita pergi mana-mana kedai, pasar raya, kita akan dapat resit, dokumen, bil tunai, invoice dan sebagainya. Jadi mari kita berkenalan. Sebelum kita kenal pengiraan perakaunan, baik kita kenal dulu siapa dokumen yang patut kita tahu dan macam kita nak buat apa dengan dokumen ni. Okey. So dokumen yang pertama pada hari ini adalah invoice. So invoice ni apa? Invoice ni adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang membuat pembelian secara kredit. Kredit ni apa? Kredit ni pembelian secara hutang. Hutang tu tak kisahlah kalau nak bayar 2 hari lagi ke, seminggu akan datang ke, ataupun sebulan akan datang. So kita akan mengeluarkan invoice ini sebagai dokumen kepada pembeli. Okey, siapa yang keluarkan? Penjual. Okey. So jom kita tengok ciri-ciri yang ada pada dokumen invoice ini. Orang nak kenal invoice. So dokumen invoice ni adalah paling banyak lah dalam perakaunan. So sebab dia urusan jual beli. Sebab kita berniaga, kita buat urusan jual beli. Tapi kita tengoklah urusan jual beli itu secara apa? Secara tunai ataupun secara kredit. Okey. Jom kita mula berkenalan dengan invoice. Okey, so ini invoice. Apa itu invoice? Okey. Okey, apa itu invoice? Okey, invoice. Kita tengok ciri-ciri invoice. Invoice mesti mempunyai maklumat ni, asal ataupun salinan, nombor invoice, nama penjual kepada nama pembeli. Ini nama penjual, ini nama pembeli. Okey. Ini nombor invoice, nombor invoice. So ni asal dan dia ada asal dan salinan. Mesti ada. Invoice mesti ada asal dan salinan. Apa tujuan dia? Okey. Lepas tu dia ada butiran pembelian barang, kuantiti, harga seunit dan juga ada jumlah dia lah, jumlah yang perlu dibayar. Okey. Selain daripada itu, dalam invoice ini juga terdapat maklumat iaitu syarat ni. Kalau kita tengok, dia ada syarat bayaran. Syarat bayaran 5% 7 hari. So ini adalah syarat diskaun. Diskaun niaga. Diskaun niaga, diskaun tunai. Diskaun niaga kat atas ni. Diskaun niaga ni apa? Diskaun niaga adalah pembelian secara pukal, banyak kita bagi diskaun. Kalau diskaun tunai adalah diskaun untuk pembeli melunaskan pembayaran pada tepat pada waktunya. Okey. Okey, so ada nama penerima dan ada nama biasa pengurus tu penjual lah, penjual, nama penjual. Okey. So invoice ni kita nak catat di mana? Invoice mesti dicatat di dalam, boleh dicatat di dalam jena jualan. Nanti aku terang mana kita nak masuk jena jualan dulu. Macam mana kita nak tengok jena jualan, jena belian dan jena am. Dia tak masuk dalam buku tunai, tak masuk.
Dia tak masuk dalam jena pulangan belian atau jena pulangan jualan, dia tak masuk dalam tu. So dia masuk dekat mana? Dia masuk dekat jena jualan, jena belian dan jena am. Tapi macam mana kita nak bezakan? Okey. Dari maklumat di atas kita boleh bezakan berdasarkan ni, asal atau salinan. Ni asal, salinan. Okey, kalau dokumen asal ni, kalau kita sebagai pembeli, kita akan menerima invoice asal. Kita pembeli. So kita pembeli, kita akan menerima invoice asal. Daripada mana? Daripada penjual lah. Kita beli dan dia boleh keluarkan invoice kepada kita. So kita mesti berhak mendapat invoice asal. Kalau dia bagi salinan, boleh minta balik. Boleh minta, kenapa saya dapat salinan? Saya mesti dapat invoice asal. Okey. So asal ni kita akan, kalau invoice tu asal, kita akan masuk di jena belian. Okey. Tapi cikgu terangkan balik nanti. Kalau salinan adalah jena jualan. Okey. Jena jualan, jena belian. Okey. So salinan ni siapa? Salinan ni kalau kita jual barang, kita akan menyimpan salinan kita. Salinan ni untuk makluman kita ada menjual barang kepada pembeli tadi. So simpanan tu kita nak kutip hutang, kita nak key in dalam akaun kita. So itulah perlunya salinan. Kalau kita buat satu je, kalau kita jual barang kita buat satu, kita tak ada salinan untuk dokumen invoice yang kita keluarkan ni, macam mana kita nak tahu urus niaga kita tepat ke tak tepat ke? Sebab tu mesti ada salinan. Okey. Selain daripada itu, kita boleh tengok pada nama. Nama dekat atas sekali ni. Ni yang pertama ni. Ni yang kedua. So yang pertama tu, kalau nama syarikat kita, kita adalah penjual. So penjual, so kita akan catat di jena jualan. Tetapi kalau nama kita dekat tempat kedua, iaitu kepada. So kepada itu kita beli. So kita beli, kita kena masuk dekat jena belian. Cuma ada satu hal yang boleh berlaku, iaitu kenapa dia masuk di jena am. Ada jena am. Okey, jena am boleh masuk kedua-dua, asal ataupun salinan. Tetapi untuk urusan apa? Bukan urusan jual beli barang niaga. Jualan apa? Jualan urus niaga, jualan dan belian aset. Belian aset. Okey. So kalau dia beli, butiran dia menjual atau membeli aset, bukan barang niaga, so itu dimasukkan di dalam jena am. Okey, boleh faham? Okey. So selesai kita dalam mengenal invoice. So kita tahu invoice adalah dokumen yang diberikan kepada pembeli oleh penjual yang membeli secara kredit. So urus niaga tu mesti kita tengok dokumen dia asal atau salinan. Okey. So sekian sahaja untuk info dokumen pertama, iaitu invoice.